Ya, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kami dalam perjalanan balik ke kampung. Telah lama tersangkut di bandar ini semasa PKP yang sedang berlangsung. Jadi sejak kerajaan memberi pelepasan untuk merentas negeri, inilah kali pertama nak melakukan rentasan negeri. Jadi insyaAllah semoga perjalanan ini memudahkan dan kita dapat throwback saat beraya di kampung sana, insyaAllah. Jom jalan. Kita dah masuk ke jalan Puncak Alam. Jadi kita ikut jalan lama lah, jalan lama yang tidak ada tol, daripada arah Puchong mahala ke Hutan Melintang. Kita akan ikut jalan lama. Jalan ni first kali kita akan masuk ke jalan Jalan Muqtadari menuju ke Puncak Alam. Jalannya agak baru sekarang, daripada satu lorong menjadi 3 lorong sekarang. Kita dah sampai ke depan UiTM Kampung Mencap Perdana. Banyak jalan-jalan di upgrade seketika ini dan banyak perumahan naik dengan besarnya sepanjang jalan Muqtadari ini menuju ke Puncak Alam. Okey, kita dah sampai ke Pekan Hijau. Pekan Hijau ni terletak antara Puncak Alam dan Kuala Selangor. Jadi pekan ni agak old school sikit, pekan lama. Nanti juga agak kelihatan besar membangun kerana mendapat limpahan daripada jajaran WCE ataupun jajaran Lebuhraya Pantai Barat. Okey, melembasi Pekan Hijau ni kita dapat kelihatan kita akan jumpa dengan Lebuhraya Lata. Lebuhraya Lata dia sementara ini dia terhenti di sekitar kawasan hijau ini. Jalan di sini pun dah semakin besar. Dulu satu lorong je sini, sekarang dah jadi 2 lorong, kiri dan kanan. Dan di depan tu ada jalan masuk ke Lebuhraya Latar. Dan kat selesa sekarang dah lalu di Pekan Hijau ni. Terbaik. Ialah pembangunan yang sedang merancang jalan di dalam negara kita ini, yang semestinya diperintah oleh orang-orang kita di tanah Melayu ini. Jadi masyarakat di sini kalau nak pergi ke Shah Alam tak ada masalah, cepat saja dimasuk je dekat Highway Lata ni dan dia akan terus keluar ke Kuala Lumpur ataupun ke Shah Alam. Suasana jalan raya pun ketika ini tidak sesak, agak aman damai dan cuaca juga sedikit panas, memberikan perjalanan ini agak selesa sedikit lah. Sekarang kita dah sampai ke Pekan Kuala Selangor. Kita dah sampai ke Pekan Kuala Selangor. Di sini adalah bandar baru dia. Ada banyak pusat-pusat perniagaan yang tumbuh di sini. Dan kita akan terus ke hadapan menuju ke arah utara. Ada traffic light di sini dan juga terdapat balai polis IPD daerah di Kuala Selangor. Dan di dalam ni banyak institusi kerajaan yang mana ramai pekerja-pekerjanya ataupun ramai staf-staf kerajaan ada di sekitar dalam ataupun di belakang balai polis APD Kuala Selangor. Dan di ujung sana tu dia ada bukit tu adalah Bukit Melawati, iaitu bukit yang bersejarah di Selangor ni, di mana Kesultanan Selangor banyak ataupun pemerintah dahulu untuk kerajaan di Selangor ni banyak disemadikan di bukit tersebut. Ramai pula orang main basikal hari ni. Sepanjang perjalanan tadi
tengok ramai orang berbasikal sepanjang hari ni, perjalanan pagi ni. Okey, kita dah menghampiri ke Bukit Melawati, Kuala Selangor ni. Jadi kalau anda nak pergi melawat ke bukit ni, anda boleh datang setiap hari. Cuma hari Sabtu dan Ahad serta hari cuti am, anda tidak boleh berkereta ke atas. Tapi kalau hari biasa anda boleh berkereta lah. Jadi tak perlu naik. Ada train yang disediakan pada hari cuti umum. Tapi kalau untuk hari biasa tak ada train lah. Jadi di situ jalan akan ditutup. Waktu jalan untuk kata ditutup, sebab apa mereka menyediakan train dengan bayaran RM3 ataupun RM2 menuju ke atas sana. Jadi atas sana banyaklah monyet-monyet, lotong-lotong, borok yang boleh ataupun yang meraihkan kedatangan kita di atas sana. Jadi kita akan teruskan perjalanan menuju ke arah utara dan kita akan melalui satu jambatan yang melalui Sungai Selangor selepas lampu isyarat ni. Okey, sekarang kita sedang merentas Sungai Selangor, sungai antara sungai terpanjang di negeri Selangor yang akan berakhir di Kelang sana. Di Sungai Selangor di mana nelayan merupakan pekerjaan utama bagi orang-orang kampung di sini. Di situ ada kompleks LKIM yang didirikan oleh kerajaan untuk kemudahan para nelayan di kawasan Kuala Selangor ini. Sekarang kita sedang memasuki pekan Tanjung Karang. Pekan ni adalah pekan kecil dari sedang bersama membangun, yang ahli parlimennya adalah Macam Biasa Noh Omar. Di pekan ini dikuasai oleh orang-orang Melayu kita dan di perniagaan kebanyakannya daripada bangsa yang datang. Cuma perniagaan kita lebih tertuju pada sektor makanan sahaja buat masa ni. Dan suasana pekan ini pada hari ini ketika raya Syawal yang ke 20 lebih ni, jadi kelihatan agak lenggang lah suasana dia, dan dalam keadaan musim Covid pula tu. Di sini ada hospital Tanjung Karang. Hospital ini dulu saya pernah menginap di dalamnya selama 3 hari kerana mengalami sedikit kemalangan. Ini adalah hantu masalah di Tanjung Karang. Ini adalah traffic light ni. Traffic light lampu isyarat ni selalu memberi masalah bila pada musim-musim puncak, yang menyebabkan dia menghadapi kesesakan luar biasa hanya disebabkan sebuah traffic light ataupun lampu isyarat di tempat ini, baik daripada arah Kuala Lumpur ataupun daripada arah Perak sana. Di sinilah menyebabkan bottleneck yang berlaku, yang menyebabkan Tanjung Karang menjadi tempat pemandu-pemandu cuba untuk mengelakkan pekan ini ketika musim-musim kemencak. Jadi kita sedang melalui merentasi Sungai Selangor yang kita lalu di pekan Kuala Selangor. Ini Sungai Selangor lagi. Jadi kita akan merentas di atas Sungai Selangor ini. Maksudnya Sungai Selangor tadi di Kuala Selangor dan Sungai Selangor ini di Tanjung Karang pula. Dan di sebelah sungai ini terdapat tanah perkuburan orang-orang Islam. Dan di depan ni juga adalah lampu isyarat yang menjadi masalah kepada pemandu pada musim puncak. Dan kelihatan ada masjid daerah Masjid daerah Tanjung Karang
masjid yang tersegam indah sekian lama dan menjadi antara dipanggil R&R untuk pemandu yang lalu di kawasan ini, kerana apa, ia agak selesa, besar dan boleh untuk kita bersolat situ, berserta kita dapat membersihkan dan menyegarkan diri kita dengan adanya tempat-tempat mandi dalam masjid ni. Tapi bahawa masjid ni musim PKP, masjid kebanyakannya paksa ditutup untuk mengelakkan wabak ni merebak dengan lebih banyak. Sekarang kita sedang memasuki pekan Sekincan. Pekan Sekincan di mana MP dia ada satu Cina yang pandai cakap Jawa, Cina di AP. Jadi inilah pekan antara kawasan ini. Di sini ramai orang Chinese, dan di sini banyak gerak-gerak yang biasanya kalau kami jalan waktu malam, kami akan berhenti di sini dan menikmati sikit juara sebelum meneruskan perjalanan. Di pekan ni, kawasan ni adalah kawasan sawah padi. Tapi sawah padi, walaupun sawah padi bahasanya orang kita yang mengusahakannya, tapi di sini sawah padi kebanyakan ataupun hampir separuhnya adalah orang Chinese yang mengusahakan tanah-tanah itu. Jadi banyak juga tanah-tanah kita terpaksa di let go pada bangsa lain atas kerana jati diri kita yang mungkin kurang, yang terpaksa menjual maruah itu tanah pada orang lain. Jadi pekan ni pun banyak memperlihatkan ciri-ciri sebuah pekan orang Chinese, di mana banyak rumah-rumah mewah yang mungkin tidak mampu dibeli oleh orang kita. Dan di situ tadi itu adalah satu-satunya apartmen yang mereka cuba bangunkan untuk masyarakat penduduk di Pulau Bandar, dapat di kawasan pekan kecil sebegini. Oh, ada halangan di tengah jalan. Allah Rabbi, macam mana boleh letak situ? Moga orang pemandu dapat lihat ataupun dapat mengelakkan kon tadi. Inilah pekan Sekincan. Okay, sekarang kita sedang melalui pekan Sungai Besar. Pekan Sungai Besar ni terletak antara Sekincan ke Sabak Bernam, dan sekarang jalan space dan di-upgrade menjadi WCE. Jadi jalan semakin besar dan banyak pembangunan yang mereka rancang di kawasan Sungai Besar ini. Okey, kita serang memasuki simpang ataupun berhampiran dengan simpang ke BNO, iaitu Pagan Nahoda Omar. Ia merupakan kawasan pantai di daerah Sabak Bernam ini dan merupakan kawasan pelancongan yang menarik juga di sini. Jadi kalau anda datang ke daerah Sabak Bernam ni, jangan lupa untuk ke BNO ataupun Pagan Nahoda Omar yang terletak di sebelah sini. Jadi kita akan terus ke atas, dan flyover ni adalah yang terbaru dibuka. Mungkin dibuka ketika perayaan baru ni. Jadi ini saya pertama kali saya menaiki ataupun melalui jantas ni, jantas di Simpang menuju ke BNO. Makin menarik, banyak pembaharuan sepanjang perjalanan menuju ke kampung halaman yang sebelum ini mungkin tidak boleh terlihat kerana PKP yang panjang baru-baru ini. Jadi kita akan menghala ke Sabak Bernam, iaitu pekan terakhir sebelum kita memasuki negeri Perak, Darul Rizwan, kampungku indah jauh di mata. Okey, sekarang kita sedang memasuki pekan Sabak Bernam. Pekan Sabak Bernam yang merupakan pekan terakhir sebelum kita masuk ke negeri Perak. Jadi pekan ini adalah pekan yang sedikit meriah juga. Kenapa? Banyak jenis perniagaan. Kenapa dulu
kerana dulu dia merupakan pekan rujukan juga untuk penduduk di pinggir Selangor di Perak. Kenapa? Antara pekan terdekat berbanding terhintar adalah Sabak Bernam. Jadi mana-mana yang duduk di sepadan Perak Sungai Sabak Bernam ni, mereka juga akan datang ke pekan Sabak Bernam. Jadi dia menjadi tumpuan antara warga Sabak Bernam dan juga warga Perak di Hutan Melintang sana. Jadi kita nak cari bank sekejap. Ni keadaan sekitar pekan Sabak Bernam lah, yang merupakan kan perniagaan orang-orang Cina juga lah. Orang-orang kita masih lagi tertumpu pada industri makanan. Okey, saya baru keluarkan Sabak Bernam ni. Jadi ambil lagi sikit di laut Sabak Bernam ni. Ini suasana di pekan ini sedikit meriah kerana cuti hari ni, hari Ahad. Jadi kalau anda datang ke daerah Sabak Bernam ni, ialah pekan dia. Pekan dia kecil tapi jom kita teruskan perjalanan ke Hutan Melintang. Okey, kita baru saja melepasi Sungai Bernam, sungai yang memisahkan antara Perak dan Selangor. Jadi kita dah masuk ke bahagian Perak ni, di kawasan kampung ni, kawasan dipanggil mungkin Hutan Melintang, tapi kampung ni dia panggil kampung dia belah-belah Seri Perkasa ni kan. Jadi banyak kampung-kampung yang ada di kampung Sungai Sama, Hutan Melintang. Jadi kita nak ke Hutan Melintang terus pun boleh, tapi sebabkan terus tu ada highway, kena bayar tol, kita ikut jalan biasa yang dulu. Jadi laluan biasa bagi orang-orang yang ingin ke utara tanpa melalui tol. Jadi kita akan masuk. Ini adalah kawasan Hutan Melintang, di mana saya dilahirkan di kawasan ini. Jadi kita nak pergi melawat ayah ataupun apa yang berada di masjid kampung Sungai Keli, di mana apa telah pergi meninggalkan kami buat selamanya 4-5 tahun yang lalu. Jadi kita pergi melawat bersempena dengan raya pada tahun ini. Jadi semoga apa ditempatkan di dalam taman-taman syurga di alam barzakh sana, insya-Allah. Okey, kita akan ke kampung di mana di Semadigan, dan juga di mana aku juga dilahirkan di kampung ini. Tapi aku dibesarkan jalan terus lagi lah. Oh, depan tu ada apa? Tu ada macam ada roadblock. Kita pergi ke kampung ni dulu. Kita settlekan jumpa apa di depan masjid Sungai Keli. Jadi bila masuk kampung ni, aku memang mengimau kenangan lah. Mengimau kenangan sangat-sangat. Kerana apa? Ialah kita dilahirkan di sini. Ramai saudara mara, sepupu-sepupu juga daripada sini. Dan mereka ini dah bertebaran di seluruh negara mencari rezeki masing-masing. Dan hari ini aku pulang semula, lebih kurang 20 lebih Syawal ketika ini, kita melihat atau mengunjungi pusara ayah di Masjid Sungai Keli, Hutan Melintang, Perak. Okey, kita sedang menghampiri kawasan masjid dan kita akan lalu banyak rumah saudara mara saya yang berada di sekitar ni. Ni tepi ni adalah rumah makcik, adik adik kepada apa dulu. Di rumah dia tak ada siapa kot, semuanya belum balik kampung. Kita teruskan perjalanan. Dan depan-depan ni adalah semua saudara mara, adik-adik ayah. Ni rumah aku banyak yang rumah tinggal. Ini rumah kakak pada apa, namun dah tak ada orang duduk. Okey, kita dah menghampiri masjid lah. Sini semua kawan-kawan apa, semua kawan-kawan pakcik-makcik dan juga orang-orang kampung. Seronoknya duduk di sini mengimau kenangan lalu. Jadi kita dah sampai ke masjid ni. Kita nak masuk, kita nak melawat apa. Apa khabar apa sekarang ni? Semoga apa beri kelihatan di taman-taman syurga. Jadi kita masuk sini ada pusat tahfiz yang mana ada
Mahat Tahfiz Al-Quran wal Qira'at Ad-Din, Kampung Sungai Keli, Pemerintah Perak. Semakin membesar tempat ni. Ada masalah Cep. Okay, kasut. Apa kenapa orang mati? Okay, kasut. Okay, beginilah suasana di sekitar masjid Kampung Sungai Keli. Ini adalah masjid. Lama masjid ni sejak daripada saya bayi lagi sampai ke hari ni. Berdiri teguh dengan penambahbaikan yang semakin besar dan semakin indah. Jadi inilah kenangan lalu bila berada di sini, tinggal zaman kecil-kecil ya. So kita pun nak ke pusara ayah, di mana ayah saya disemadikan di hadapan masjid Kampung Sungai Keli ini. Ayah saya telah pergi pada waktu yang lalu. Jadi kita alhamdulillah. Jadi di bawah rimbunan rumput-rumput meja ini terletaknya makam ayah saya. Semoga hampa duduk di taman-taman syurga dengan tenang. InsyaAllah jumpa lagi di sana Pak pada hari akhirat nanti. Rindu dekat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ini pusara opah ataupun kita panggil wah. Pusara opah. Dan ini adalah adik bongsu saya. Adik bongsu saya yang lahir tak cukup bulan disemadikan di sini pada tahun 1997. Jika tidak, saya ada 11 orang adik-beradik. Fatihah untuk mereka berdua. Bersih kan? Sapu-sapu semua. Sayang dekat wah kan? Tak ada. Ada? Ada? Okey, kita dah melawat kubur ayah di pusat di taman pusara di Palce ni. Jadi kita nak teruskan perjalanan kita. Seterusnya ke mana? Kita follow. Mana kita pergi? Mana? Apa tu? Okey, sekarang saya ke rumah Pak saudara belah mak. Kita pergi Ini raya adalah keluarga susuan mak di Kampung Sungai ni, tetap berhampiran di tepi masjid Kampung Sungai Keli tadi. Kalau katanya tak berapa sihat, insyaAllah. Wow. Inilah keadaan pakcik saya di balik belah mak. Semoga inilah ujian hidup di dunia ni. Ada masa sihat, ada masa macam ni. Jadi hari ni saya nak lawat, semoga kita dapat sampaikan sedikit doa buat pakcik saya, insyaAllah. Mana rumah? Rumah mak saudara, itu adik pada ayah. Tinggal seorang saja kerana suaminya pun dah pergi lama lah. Jadi kita nak melawat dia, apa cerita makcik panggil mak Ucu bagi kami ni. Inilah makcik saya, adik kepada ayah. Adik kan? Abang, kakak, adik kan? Adik ayah, adik bapak. Adik kepada apa? Yang ni dah kesihatan pun dah semakin. Dah wuduk dah. Jadi kita lawat, semoga kita doakan Allah beri kesihatan kepada ucu saya ni. InsyaAllah semuanya dah menghabis ke usia-usia emas sekarang ni. Allahu Akbar. Sedih pula bila kita mengunjungi makcik dan pakcik yang semakin uzur pada hari ini. Itu masa mereka. Masa kita pula tak tahu kan. Jadi kita teruskan perjalanan balik ke kampung rumah ibunda di hutan Mentang sana. Depan ni ada roadblock. Tapi mungkin boleh berehat kot sebentar. Dia ada roadblock di sini. Mungkin dia akan datang lebih kurang dalam sejam lagi kot. Dia orang berehat ketika ini. Okey, kita sudah menghampiri ke Pekan Hutan Melintang. Di sini banyak pembangunan yang sedang didirikan, tapi apabila kerajaan BN kalah pada PRU 14 yang lalu, kem tentera ni terpaksa dihentikan pembinaannya. Jika tidak, ini merupakan kem tentera atau Brigade Hutan Melintang. Jadi seterusnya banyaklah plan-plan yang rancak pihak kerajaan BN di bawah Datuk Seri Zahid Hamidi
untuk pembangunan kawasan Hilir Perak ini, tapi semuanya terhenti gara-gara dendam politik daripada Pakatan Haprak sebelum ini. Okey, diberikan sepampat disebabkan dah ada highway baru WCE yang memotong jalan terus ke Teluk Intan. Jadi kan Tamelintang ni kelihatan sedikit sunyi lah. Jika tidak, ini merupakan jalan utama perjalanan daripada KL ke utara dan juga ke Lumut. Ini sudah semakin suram. Kita dah sampai ke simpang 4 ni. Kalau kita terus ke Bangka Datuk, kalau kita ke kanan ke Teluk Intan, saya akan menuju ke kiri, di mana jalan mati lah ke hutan Melintang. Dia akan berakhir di sebuah sungai, dipanggil Sungai Berenam, yang memisahkan Perak dan juga Selangor. Okey, kita dah nak sampai ke kampung Bumi Hijau belakang Masjid Jami Hutan Melintang Perak ni. Jadi berhampiran ni adalah jalan masuk ke sekolah zaman saya sekolah rendah dahulu. Depan ni ada pusat giat, yang baru didirikan sebelum PHRU 14 yang lalu. Dan juga lah ada rumah-rumah kawan-kawan. Okey, kita dah sampai ke simpang masuk. Ni ada perumahan custom Hutan Melintang, dan ada jalan masuk. Di situ ada tempat pembuangan sampah yang mana kita berjaya Majlis Perbandaran berjaya membinanya untuk mengatasi masalah kesesakan sampah di sini. Jadi ni lorong masuk. Kita dah sampai ke rumah ibu di kampung Hutan Melintang ni. Ini semua adik-beradik pada balik. Jadi kita dah masuk, dah sampai dah ke rumah. So, jumpa lagi dalam episod seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.